Boleh start eh? Tutup mic. Tutup mic. Kalau okey, thumbs up semua. Video on kan eh? Mic je off kan? Suara saya okey tak? Jelas tak? Okey eh? Okey, kita mulakan sesi. Dia bukan taklimat sebenarnya. Dia lebih kepada pesanan. Persediaan kita untuk menghadapi PDP, pembelajaran dan pengajaran. Pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ni, online ni, supaya minggu depan tu tak terkejut. Supaya awak tak terkejut lah. Saya pun tak terkejut, awak pun tak terkejut. Sebab ini first time kita buat secara online. Okay? Mungkin baru bagi awak dan baru juga bagi saya, barulah bagi kita semua. Okay? So ini kita cuba dulu, kita test. Ini macam testing lah. Supaya minggu depan tu kita tak makan masa yang lama sangat untuk nak setting semua. So untuk kelas minggu depan, saya akan bagikan link dulu dalam masa 30 minit sebelum kelas bermula. So untuk awak get ready. So kalau dah ready, dah habis kelas yang sebelum tu, awak nak masuk je lah. Tapi kita akan on waktu yang sepatutnya seperti jadual tu. So jadual saya rasa semua dah boleh tengok dekat SPMP ataupun SMS. So kita akan follow jadual tu lah. Okay, cuma untuk PDP online ni, kalau kelas kita 2 jam, katakan 2 jam kan, 4 jam lah seminggu. So 2 jam tu sebenarnya at least sejam saja kita buat penjumpaan. Kalau 2 jam, sejam. Kalau 4 jam, maka jadi 2 jam lah, sejam lah. Macam tu. Bukannya sepenuhnya kita akan online, 2 jam tu. Kita buat sejam saja. Okay, selebihnya awak kena buat tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Okay, baik. Taklimat saya ni tak makan masa yang lama lah. Paling lama pun 30 minit. Paling lama pun sejam, 30 minit lah saya rasa. Bukan 30 minit je. Okay, so make sure semua boleh access Meet ni. Make sure awak download dulu Google Meet. Dan yang ni pun saya rekodkan. Nanti kalau awak nak tengok balik, boleh tengok lah. Kelas pun sama nanti saya akan rekodkan. So kalau nak tengok balik, saya akan share dalam WhatsApp ataupun dalam OLES. So OLES, awak kena aktifkan lah. Okay, nampak tak slide presentation saya? Yang warna purple tu. Kalau nampak, thumbs up. Nampak eh? Kalau tak nampak, awak kena carilah. Kena pin kan. Sekejap lagi saya ambil attendance. Okay. Kalau tak nampak, awak boleh beritahu saya. Buka mic tu, onkan mic. Beritahu apa masalah dia, tak nampak ke, ataupun tak boleh nak tekan ke, beritahu saya. Onkan mic untuk offkan balik. Okay. So ini sedikit pesanan. Taklimat tu makan masa yang lama. So pesanan untuk persediaan kita bagi menghadapi PDP secara online ni. So minggu depan dah start dah kelas. Make sure awak tengoklah jadual awak dalam SPP ataupun CMS tu. Okay. Ekoran daripada pandemik. Semua orang tahu pandemik COVID-19 ni menyebabkan awak berkurung dalam rumah selama lebih kurang 3 hingga 4 bulan. Sekarang ni pun masih lagi dalam mode PKP, pemulihan. So ada SOP yang kita perlu, yang awak perlu patuhi untuk memastikan COVID-19 ni tak menular lagi dalam kita punya masyarakat lah. Okay. So kena patuh setiap arahan yang diberikan oleh mana-mana bahagian, kerajaan ke, MKN ke, macam kita ni KPT,
Kementerian Pengajian Tinggi. So KPT mengikut SOP ataupun garis panduan dia, dia benarkan pelajar semester 1 sahaja berada di kampus, dan semester 6 yang perlu menjalani amali sebagainya, lab semua. Okey, itu pun bukan separuh masa dan bukan sepenuh masa. Ada waktu-waktu tertentu je pelajar sem 6 kena balik, kena buat lab semua tu. Okey. Sebab asrama dia hadkan 50% sahaja daripada kapasiti asrama. Dibenarkan, sebab tu pelajar SEM 1 saja dibenarkan balik. Okay, so walau apa sahaja SOP, garis panduan, so kita kena patuhlah. So kalau KPT minta kita belajar secara online, so kita akan buat secara online. So kena adapt lah semua benda yang arahan-arahan yang diberikan tu. So online ni pun first time bagi awak, first time bagi saya. Mungkin adalah dia punya masalah, kekurangan dia yang kita akan hadapi nanti. Tapi kita akan cuba atasi dia dari semasa ke semasa supaya awak dapat juga apa yang sepatutnya awak dapat masa kelas konvensional bersemuka tu dengan kelas online. Okey. APT lain pun dah mengamalkan pembelajaran secara atas talian ni dah lama dah. Ya. So KPTM baru nak try lah ataupun baru nak mencuba, dan mungkin lepas ni pembelajaran kita mungkin secara atas talian, awak duduk asrama tapi belajar online. Mungkin lah, tu tak tahu. Tapi kalau ikutkan orang kata teknologi ataupun cara negara-negara lain dah mengamalkan online learning ni. Okay, so online learning ni bukannya 100% awak kena duduk depan kamera, kena tengok pensyarah tu cakap, tak. Itu sebahagian saja. Mungkin 10%, 80-90% lagi tu mungkin awak kena cari sendiri, cari dekat Google ataupun YouTube tengok. Tentu awak kena hantar assignment melalui kata medium-medium macam email ataupun WhatsApp ataupun OLS. So bersemuka dengan pensyarah secara berdepan dengan kamera ni sebahagian dia. Bukan ini online, online banyak lagi. Ini sebahagian saja, 10% saja. 90% lagi ada benda lain lagi yang berkaitan dengan online. Bukan bersemuka macam ni. Ini sebahagian saja. Ini syarat untuk memastikan awak dapat apa yang ataupun garis panduan yang pensyarah tu bagi. Okey. Next slide. Next slide pun saya akan share nanti dalam grup WhatsApp dan juga OLS. Okey, so 4 perkara penting persediaan untuk menghadapi PDP online ni. Okey, ada 4 perkara. Yang pertama adalah device. Okey, itu yang paling penting. Untuk online learning ni kena ada device yang sepatutnya. Okey. So device yang disarankan kat sini ada 3 perkara. Yang pertama internet, penggunaan internet. Okay. Internet adalah satu keperluan pada masa kini. Internet adalah satu keperluan. So internet ni depend lah sama ada awak nak beli prepaid ataupun langgan postpaid terpulang. Macam saya gunakan prepaid je. Saya gunakan prepaid je. So prepaid U-Mobile. Carilah prepaid yang kata unlimited access. U-Mobile ni RM30 je, unlimited access. So sampailah 30 hari sebulan. Okay, and then network coverage. So awak carilah telco yang mana dekat kawasan, dekat rumah awak tu, dia punya network dia tak ada gangguan, 4G ke 5G ke. Carilah telco yang sesuai dengan kawasan awak tu. Bukan semua telco tu boleh dapat untuk semua kawasan. So kawasan-kawasan tertentu ada dia punya network coverage yang dia boleh dapat 4G ataupun 5G. So kena pandai-pandai carilah. Okay. Yang penting internet yang penting untuk memastikan semasa pembelajaran secara online tu tak menjadi gangguan kepada awak semasa mendengar syarahan daripada pensyarah. Okey. Itu yang pertama dalam device. Yang kedua adalah smartphone.
Ini pun satu keperluan. Smartphone sekarang ni satu keperluan. Bukannya kata pilihan, dia adalah keperluan. Okay. So, sebagai pelajar memang dia adalah satu keperluan yang sangat penting untuk awak gunakan untuk berinteraksi dengan pensyarah, untuk menghantar tugasan dan sebagainya. Nak buat kerja, mungkin ada setengah phone tu boleh. Awak akan download software-software yang berkaitan, mungkin boleh buat kerja dalam phone saja. So kalau tak boleh, awak kena beli PC ataupun laptop lah. So kalau tak mampu nak beli PC ataupun laptop, mungkin awak boleh pergi ke CC ataupun sampai kafe yang berhadiran untuk awak buat kerja-kerja yang diberikan oleh pensyarah. Itu keperluan. Dalam pembelajaran online ni, ini adalah satu keperluan. Okey, bagi smartphone tadi, bagi kelas saya, saya perlukan 4 apps. So smartphone kena install 4 apps. Apa yang pertama? Yang pertama, medium yang pertama yang saya akan gunakan untuk berinteraksi dengan awak semua adalah WhatsApp. Okey, WhatsApp. Okey, saya rasa tak ada masalah WhatsApp ni. Yang kedua, OLS. Okey, OLS. OLS adalah medium yang kedua yang awak kena tahu awak punya password, awak punya ID. Kenapa OLS ni? OLS ni untuk awak hantar assignment. Saya tak galakkan hantar assignment menggunakan WhatsApp ataupun email. Saya galakkan menggunakan OLS sebab dalam OLS ni dia dah spesifik dah. Tugasan ni nama awak, nanti saya just download the PDF yang awak hantar melalui OLS tu. So OLS, make sure awak kena aktifkan lah. Siapa yang tak aktif pada SEM ni, so mentor akan maklum kepada pihak IT untuk mungkin awak terlupa ID, lupa password ke, mungkin boleh reset balik. Okay. Kemudian Google Meet, yang ketiga Google Meet. Okay, Google Meet yang macam ni lah, macam sekarang ni. Awak kena download, sama ada awak nak download, awak nak tengok guna phone ataupun nak tengok guna laptop PC, terserah. So kalau guna laptop PC tu, awak kena klik link dekat WhatsApp lah. So awak buka WhatsApp web dekat laptop PC awak tu, so klik link tu. Okay. Dan Google Meet ni saya galakkan untuk awak gunakan KPTM punya email. Sebab kalau guna yang lain saya takut dia tak boleh nak akses. Sebab kalau saya gunakan KPTM punya email saya KPTM punya. Sebab kalau saya gunakan email luar, saya tak boleh nak record. Dan bila awak nak masuk ke dalam meeting room yang saya bagi link tu, takut awak pun tak boleh nak masuk. So saya sarankan untuk awak gunakan email yang KPTM bagi. Okay. Bagi laptop dengan PC, sebab ini merupakan keperluan juga selain pada smartphone, PC dengan laptop ni, tapi bukan saya nak wajibkan lah. So kalau perlu buat latihan ataupun perlu buat assignment tu, mungkin awak boleh pergi CC ataupun pinjam lah dengan siapa-siapa, pakcik ke, pak saudara ke, mak saudara ke, mungkin boleh pinjam. Tapi kalau mampu untuk awak beli, awak ada benda tu lagi baik, lagi bagus. Kalau subjek ECC 2013 ni, dia tak ada software yang awak perlu install. So ECC 2013 ni dia lebih kepada nota je, nota apa PowerPoint tu. Okay. ECC 2013 ni saya ajar sementara je. So selepas ni maybe lepas raya lah akan diambil alih oleh mentor awak, saya rasa Madam Sak kan. So Madam Sak sekarang ni tengah bercuti, berpantang. So lepas ni Madam Sak akan ambil alih lah lepas raya nanti. So saya akan cover topik yang perlu di cover sebelum minggu ke-6 kot, minggu 7 macam tu. Lepas raya nanti boleh ambil alih. Okay, lepas raya haji nanti. Okay, perkara yang kedua, persediaan yang kedua, okay, location and time. Okay, so dekat mana-mana saja awak boleh dengar online punya lecture
Okay. Tapi mana-mana tu pun awak kena depend kepada keadaan kawasan tu. Maksud saya, janganlah kawasan yang terlalu bising, hingar. Awak kena cari kawasan yang mungkin bukan apa, takut mengganggu pensyarah, mengganggu kawan-kawan awak untuk mendengar apa yang lecture tu sampaikan. So carilah kawasan-kawasan yang baik, strategik, yang mungkin sunyi sikit lah. Okey, seterusnya masa lagi. Masa lecture, kelas adalah berdasarkan jadual yang dikemas kini dalam SPMP dengan SMS tu. Saya rasa semua orang dah boleh akses jadual SPMP SMS. So jadual adalah sama seperti dalam SPMP dengan SMS tu. Kalau kelas pukul 8 lah awak kena berada di hadapan kamera awak. Okey, dan macam saya cakap tadi, so kelas bukannya fully 2 jam tu. So kalau kelas 2 jam, satu sesi, mungkin akan jadi sejam saja. Dengan saya lah, dengan Madam Sub nanti, itu atas lecturer yang seterusnya lah. So, macam kelas saya, at least seminggu tu 2 jam kita berjumpa secara atas talian. So selebihnya saya akan bagi latihan untuk awak buat. Okay. Okey, yang ketiga adalah stationaries. Ini basic, pen, pensel, calculator. Kalau subjek ni saya rasa calculator tu tak perlu. Subjek sisi 203 ni, mungkin saya lain tu, kalau awak tertinggal calculator, pensel case, pensel box dekat asrama, so kena carilah, ataupun kena pergi ambil. Saya rasa tak boleh ni pun, pergi asrama ambil balik. So carilah yang baru, yang baru. And then additional ni kalau macam kelas ECC 203 ni tak ada. Kalau ada pun kelas-kelas lain lah, mungkin ada kelas-kelas lain yang perlukan additional punya stationaries, macam kompas, macam pelukis, mungkin lah. Macam drawing itu, kalau awak belajar drawing sendiri, awak kena cari kertas sendiri, papan, kalau nak guna papan, kena cari papan sendiri, dan pelukis semua, sebab dah tak berada di college dah. Okay, so kena cari sendirilah. Okay, yang keempat, attitude. Okay, attitude. So semasa sesi PDP online ni dijalankan oleh pensyarah, so make sure semua kena join, kena masuk, walau apa sahaja keadaan awak kena masuk. Sebab kalau ikutkan Isnin sampai Jumaat adalah waktu kuliah. So siapa nak kerja tu kena kerja, mungkin ada yang nak kerja part time semua. So kerja selain pada waktu 8 sampai 5 tu. Okey, 8 dengan sampai 5 tu jangan ganggulah waktu tu, sebab itu adalah waktu kuliah awak. Kerja satu Ahad, tak kisahlah. Tapi mungkin lecturer bagi test satu Ahad, tu terpulang pada lecturer. So kena take note lah perkara ni. Okay, komitmen kena bagi sepenuhnya semasa kelas dijalankan. Okay. Okay, yang last kali untuk attitude ni adalah disiplin. Okay, disiplin ni dari segi attire, pemakaian awak lah. Okay, so pemakaian masa kelas PDP tak semestinya awak kena pakai baju kemeja bertali leher, tak perlu. Yang penting awak tutup aurat, lepas tu berpakaian sopan. Jangan pakai singlet pula, jangan pakai seluar pendek. Walaupun tak nampak, tapi mungkin awak berjalan-jalan lecturer tu nampak pula. So jaga attitude dari segi pemakaian semua. Okay, so jangan, kalau yang merokok ataupun yang vape tu jangan vape depan kamera, belakang-belakang tak apa, jangan bagi nampak lah, sebab lecturer akan rekod setiap apa yang disampaikan semasa sesi PDP online tu akan direkod, sebab nak share semula, untuk awak tengok semula dalam OLES ataupun dalam WhatsApp group. Okay. Okay, seterusnya basic rule and for teaching and learning online. Ni pun saya dah terangkan tadi, saya dah sentuh dah dalam slide sebelum tadi. Well groomed and in good condition for dressing. So dressing awak make sure menutup aurat, tak perlulah nak
nak pakai touch-up lebih-lebih sangat, touch-up tu tak ada masalah, dan jangan lebih-lebih sangat sebab kat rumah je kan. Tapi pakaian perlulah menutup aurat, perlulah sopan. Take care of your action and words during the session. So perbuatan awak semasa sesi PDP oleh pensyarah tu. So kena jagalah. Macam saya cakap tadi, kalau yang minum rokok jangan hembus asap rokok depan kamera tu. Ataupun buat benda-benda yang tak patut, berjoget-joget ber-TikTok ke, so tak boleh. Tak perlu. Okay, listen to instruction from time to time. So boleh mengikut arahan dari semasa ke semasa. Mungkin KBT lepas ni dia boleh dibenarkan untuk pulang ke asrama. So kalau ada pertanyaan kata perlu pulang ke asrama untuk maybe untuk buat lab semua sebagainya, so kena akulah dengan setiap instruction ataupun arahan yang diberikan dari semasa ke semasa. Okay, so itu saja. Kita tak lama, 30 minit saja. Okay, ini sebagai persediaan kita pada minggu depan. Okay, so minggu depan make sure masa kena patuhi masa, kena ikut apa arahan yang pensyarah tu beri. Okay. Okay, saya bukakan soalan. Kalau siapa-siapa ada soalan, awak boleh onkan awak punya mic. Okay, ada soalan setakat ni? Okay, saya nak, tak ada soalan, saya nak ambil attendance Bila saya ambil attendance ni, awak kena onkan video awak, kena onkan mic. Kata, cakap lah ada. Supaya saya boleh kenal pasti itu memang awak, bukan yang orang lain, bukan adik ke, bukan kakak ke abang ke. Okay, ECC 2013. Okay, Afiq, Ahmad Afiq ada? Afiq? Ahmad Afiq. Saya tak ada soalan, sir, tak ada. Kan? Saya faham, alhamdulillah. Ada soalan tak? Saya tak ada soalan, sir, alhamdulillah saya faham semua. Tak ada Okay. Ahmad Arif. Ahmad Arif? Ya, ada. Dia? On-kan video. Tahu Chong. Okay, Arif ada. Haziq, Ahmad Haziq? Ada, sir, ada. Ada. Video? Ada. Haziq. Okay, Anis Akila? Ya. Ada. Anis. Video? Dapat rumah. Haziq boleh off-kan mic. Saya panggil baru on-kan. Okay, Batrisha baru masuk Baru-baru. Kenapa? Baru tidur? Saya baru bangun. Sorry, sir. On-kan video? Tak pastikan bukan Balkis. Tak. Okay, Cik Wan. Cik Wan Muhammad Haikal. Ada, sir, ada. Ada. Okay, nanti on-kan video. Dah. Syauki. Ada? Syauki. Ada. Ada soalan tak Fisha Syauki? Tak ada. Faham. Amin? Ada. Muka? Nampak. Hakim? Muhammad Hakim?
Ada sir, ada. Ada Hakim? Ada. Nabilah, Ada sir. buka. Nur Adam, Ada. Alhamdulillah ada. ada soalan tak Adam? Okey. Najibah, Ada sir, ada. Saya buka. ada. Siti Nur Amira. Ada Ada Amira? sir, saya. Buka. Ada. Saya cakap ni bergema tak dalam awak punya phone? Tak. Bergema tak? Bunyi berulang-ulang je. Ha? Gemar sikit. Bunyi berulang-ulang sikit. Adalah Ulang-ulang. bunyi echo sikit kan. Sebab ada yang kalau awak offkan mic dia bergema tak? Ada juga sikit. Ada juga. Ya, Saya kena offkan mic saya tu. Baksau. Okey, sini okey kan? Gema ni tak? Tak. Okey. Tak dah. Yang ni okey. Yang ni okey. Kalau tak bergema thumbs up. Kalau bergema pusing tangan. Okey tak bergema Alright. Tak. Cara dia. Saya next class, awak tak dengar lagi gema. Okay, so saya rasa itu saja. Nanti kalau ada soalan, tiba-tiba terlintas kat dalam fikiran awak boleh WhatsApp lah ataupun awak boleh discuss dalam grup WhatsApp tu. Sebab grup WhatsApp itu adalah medium yang pertama yang kita akan berkomunikasi. So saya tak gunakan Telegram, saya gunakan WhatsApp saja. Next medium adalah OLS untuk hantar tugas set. So komunikasi kita cara WhatsApp ataupun awak boleh call direct kepada saya. Okay, so itu saja untuk sesi kita pada hari ini. So kita jumpa lagi dalam next class yang akan datang. Okay, terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk join sesi pesanan ataupun taklimat pada pagi ini ataupun sesi uji kaji lah, test untuk persediaan pada minggu depan. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Okay, boleh end session. Okay, bye. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir. Salam. Okay.